Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa kembali pada tengah hari ini dan Allah Ta'ala dengan rahmat dia masih lagi memberi masa, keizinan dan diberi kita kehendak hati untuk datang dan kurbankan sedikit waktu rehat kita pada hari-hari kerja ni untuk mendapat sesuatu yang sangat berharga. Itu nama dia ilmu, untuk dapat cahaya terangkan hati kita, untuk dapat redha Allah. Semoga amal kita ini ada ilmu betul, tepat sebagaimana dikehendaki oleh syariat. Okey, kita baca nama penuntut. Betul tak? Muka berapa ni? 38. Sunat tahajud. Kat mana? Sunat hajat. Okey. Sunat hajat. Solat sunat hajat. Ni antara semua sunat yang popular lah. Kita kata popular kenapa? Ramai orang buat. Tahajud popular tapi paling ramai orang tak buat. Ada popular yang orang buat, ada yang popular orang tak buat. Dan yang paling popular kalau sunat ni sunat hajat. Ba'diyah, qabliyah ni orang jangan buat. Duha pun lagi satu popular. Nak turunkan rezeki dari langit, nak keluarkan daripada bumi. Benda ada hasil dunia memang ramai orang buat. Tak apalah, tambah buatlah, tak apa. Tapi biarlah berhajat pada Allah ni 24 jam. Jangan berhajat waktu susah. Bila waktu tak susah, buat tak tahu. Bila waktu susah, waktu tu lah nak menderma, waktu tu lah nak sembahyang sunat, waktu tu lah nak zikir. Bila tak ada masalah, waktu tu lah hilang, waktu tu lah tak datang surau, waktu tu lah buat tak tahu. Eloklah Allah bagi masalah. Bila Allah bagi masalah, nampak dia datang surau, nampak dia baca Quran, dan nampak dia bangun malam. Kalau tak ada masalah, bukan kata nak bangun malam, subuh pun lambat bangun. Sebab apa? Tak ada apa, seolah-olah dia tak ada apa nak mengadu dengan Tuhan dia. Dia kata solat sunat hajat ni antara dikatakan sunat yang popular, terutama bila orang-orang menghadapi COVID. Tak COVID pun apa-apa masalah pun, orang buat solat sunat hajat. Tak apalah. Okey, mula-mula kita tengok ni kitab ni ringkas. Saya nak baca daripada kitab Matal' al-Badrain. Dia punya tahqiq, dia punya syarah dia. Salin hadis dulu. Salin hadis dulu. Jadi ada dalil lah. Kurang-kurangnya belajar ni ada improvement. Kita tahu dah solat hajat ni. Kita tahu dah solat hajat ni. Solat hajat ni dia popular dekat sekolah. Kalau popular nak periksa, tu nak SPM, nak PMR, mesti buat sekolah, mesti buat solat hajat. Kalau tak buat, parent bising. Cikgu tak buat solat hajat ke? Tak apalah buat. Tapi janganlah bila nak periksa buat. Awal-awal tahun tu buatlah. Mak bapak lah buat. Ni mak bapak dia harap ustaz kat sekolah, cikgu kat sekolah buat. Dia tak buat. Bila sekolah buat solat hajat, dia datang. Time makan dia datang. Time semayang tak datang. Allah hai. Kadang suruh kita buat. Kita buatlah. Yang kita pun di belakang tengok budak-budak je dia. Mak bapak dia dah mana nak pergi? Tanya ayah mana? Ayah ada rumah. Ayah tak datang. Ayah kata nanti time makan baru datang. Dia anak ni jujur. Wah, jauh betul. Dia suruh ustaz doakan dia. Bapa dia sendiri tak nak doa. Mak dia sendiri tak datang. Betul dia kata. Sedih juga. Sedih juga. Dia tak nak tanda tangan. Datanglah sembahyang sama betul lah.
Datanglah sama-sama. Ada juga begitu kadang-kadang manusia ni gini gitu. Ada dulu saya cerita dulu kan, kereta hilang. Masa tu saya jadi pengungsi surau. Kereta hilang. Ada orang makcik telefon. Tak, ni dia telefon daripada Kota Baru. Saya tak tahu dia daripada Kota Baru. Ustaz, minta buat semayang hajat kat surau boleh tak? Saya kata boleh lah, makan saya ngajak kat surau tu. Ni kereta hilang dia kata. Kereta apa hilang? Kereta Wira. Lepas tu dia kata tak apalah, saya ingatkan kereta makcik ni hilang. Makcik datang lah sekali, kita semayang sama lah. Orang perempuan pun dia datang belajar juga, dia kata. Dia kata ni bukan kereta makcik, ni kereta anak makcik. Dia kata tak apa makcik datang pun tak apa. Gua mana makcik datang, makcik aku terbaru, dia kata. Habis anak makcik mana yang hilang ni? Dia rumah dia depan surau tu, depan blok tu, rumah dia lah. Aku dah mula naik angin tu. Kenapa anak makcik tak call saya? Oh sibuk dia tak, sibuk kerja, sibuk berniaga. Dia suruh saya call ustaz. Dia yang bagi nombor ni. Ya Allah, kenapa macam ni kan? Tak apalah, nanti kita buat lah. Nanti kita buat. Jadi saya lepas tu buat lah semayang hajat. Lepas tu ada orang WhatsApp. Dia kata saya yang kereta hilang tu. Bila kereta hilang, kau janganlah hilang. Kau datanglah. Ni kau pula hilang. Kau hilang kenapa? Dia kata maaf. Dia kata kenapa tak datang sama? Maaflah saya sibuk. Dia kata sibuk. Boleh tak buat 3 malam? Nanti saya hantar nasi ayam. Saya suruh letak telefon. Saya tak nak pegang dah. Saya tak nak jawab. Sebab kalau saya jawab nanti bunyi kasar. Saya tak nak jawab dah. Saya diam je. Sebab kalau saya jawab, saya akan cakap benda yang tidak enak didengar. Tu saya tak nak. Saya tahu. Saya tahu diri saya. Saya tak nak. Saya diam. Lepas tu saya tanya, ni diorang minta 3 malam ni. Diorang tanya, Ustaz, siapa yang hilang kereta ni? Adalah orang hilang kereta ni. Rumah sana tu. Dia minta 3 malam. Dia mana? Dia tak datang. Dia dah WhatsApp, dia nak hantar nasi ayam. Tak jemaah cakap apa. Ingat kita lapar ke nak kena nasi ayam dia? Allah, saya buat berdesing dia tadi. Malam kedua, malam ketiga tak buat. Patutnya kita nombor satu yang kena angkat tangan. Betul tak? Kita nombor satu yang kena datang semayang hajat. Jadi kalau arwah Ustaz Mat dekat Ceras, kat sana kalau nak semayang hajat, kena isi borang. Lepas isyak, dia akan ambil borang lah. Borang tu dia letak dekat sebelah meja kecil imam lah. Lalu kalau imam semayang isyak, dia nampak borang tu ada, dia angkat. Kalau arwah Ustaz Mat dulu dia angkat. Ni ada permohonan semayang hajat daripada ni hajat dia ni. Siapa ni? Dia kata. Angkat tangan. Siapa yang nama ni? Tak ada. Ada tak wakil keluarga ni? Yang datang bersama, ada tak wakil keluarga siapa? Ada wakil keluarga? Dia kata kat belakang tu nampak nasi goreng ada orang hantar. Mana wakil keluarga? Tak ada. Letak. Tak buat. Nasi makan. Takut terbuang. Tengok. Betul, kadang saya rasa betul jugalah buat macam tu. Kenapa dia tak nak sama-sama? Itu yang saya tak faham. Kadang datang pakai telur pendek, hantar pisang tau. Tak, main hajat, hantar pisang. Dah lah telur pendek atau biji, tak tahu hal lah. Saya ni banyak hal ni, zoom belah. Borang pun suruh kita isi. Ustaz isikan borang pun tak? Memerlukan kesabaran yang tinggi lah. Betul lah dia kata. Jangan buat macam itulah. Hina betul tau. Sampai jemaah kata, Ustaz dia ingat kita monyet hantar pisang kan. Bukan salah hantar pisang tu tak apalah. Hantar apa pun tak apa. Nak sedekah kan. Nak bagi hadiah. Tak apa. Tapi soalnya semayang hajat ni siapa pun boleh semayang. Kan? Jangan suruh orang buat, kita tak buat. Nanti orang yang buat ni kenapa dia tak sama minta doa dengan Tuhan. Itu yang tak bagus lah. Tak bagus. Boleh kita suruh orang buat, tapi apalah salah kita duduk angkat tangan sama-sama. Betul tak? Kita angkat tangan je lah. Biarlah orang baca, kita angkat tangan tak apa. Tapi kita sembahyang lah sama-sama. Kita ni dengan orang tu pun Tuhan yang sama. Betul tak? Datanglah. Jangan buat macam itulah. Jangan buat macam itu. Tak bagus lah. Orang surau masjid pun tak suka sebenarnya. Tapi kadang-kadang nak cakap apa kan. Okey. Hadis ni. Kita tengok apa Rasulullah kata. Hadis ni riwayat dia. Siapa riwayat ni? Tirmizi.
Barang siapa, ni Rasulullah sebut ni. Maka naslahu ilallahi hajatun au ila ahadim min bani Adam. Barang siapa, kita baca makna lah, yang ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala. Dia ada hajat dengan Tuhan dia. Dia nak ni, dia nak itu, ada hajat lah. Atau kepada seorang daripada anak Adam. Dia nak orang ni tolong dia, dia nak orang ni lupakan dia, dia nak orang ni datang balik dekat dia. Dia nak orang ni ingat dekat dia, dia nak orang ni bagi dia sesuatu. Tu nama tu. Nama atau kepada seseorang daripada anak Adam. Habis kalau ada hajat dekat monyet, jangan kacau kat rumah kita. Boleh tak sampai hajat? Boleh lah, minta Allah gerakkan hati monyet ni jangan datang. Dia kata, ustaz ni anak Adam bukan monyet. Apalah kau bodoh sangat. Minta lah dengan Allah. Allah kontrol monyet ni. Betul tak? Maka Rasulullah kata, hendaklah ia berwuduk. Ambil wuduk. Dengan cara apa? Mengelokkan wuduknya. Apa maksud mengelokkan wuduknya? Wuduk betul-betul. Yang sunat-sunat semua buat baik-baik. Yang sunat-sunat semua buat elok-elok. Buatlah 3 kali, bacalah doa lepas wuduk, buat sunat-sunat semua, buat sebaik mungkin buat. Kenapa Rasulullah kata? Elokkan wuduknya. Ni hajat besar. Wuduk macam cincai tak boleh lah. Hajat besar. Bila hajat besar, wuduk pun kena cantik lah. Itu Rasulullah kata elokkan wuduk. Macam program-program besar. Betul tak? Macam program besar, kita nak pergi ambil pingat depan agung. Tu program besar tu. Tak boleh pakai slipper. Tak boleh. Tak boleh pakai t-shirt. Betul tak? Orang nak pergi kursus lesen kan? Kan mula-mula kan ada kursus 6 jam tu kan? Tak boleh pakai slipper. Pakai baju ada collar. Kenapa? Benda tu penting. Bagi JPJ benda tu penting. Lepas tu dia nak tengok orang pakai dengan caranya elok. Ini hajat kita ni mesti benda penting. Jadi Rasulullah kata, ambil wuduk, elokkan wuduk. Elokkan wuduk. Wuduk betul-betul. Kemudian hendaklah ia bersolat 2 rakaat. Ini paling kurang solatlah. Dalam hadis kata 2 rakaat. Kemudian ia membaca selawat atas Nabi. Bukan, maaf, silap. Kemudian hendaklah ia memujikan Allah Ta'ala. Dah puji Allah Ta'ala lepas sembahyang dan berselawat atas Nabi. Kemudian bacalah. Okey. Yang bacalah ni nanti, saya WhatsApp boleh tak? Nak tulis ni ada 4 line ni. Boleh tak saya WhatsApp? Nanti ambil kat WhatsApp. Boleh? Kita nak WhatsApp kat siapa? Syahir? Syahir tolong WhatsApp. Ni diorang ni ada grup tak? Ni kawan-kawan semua ada grup. Syahir ada nombor kat saya ke? Syahir. Syahrir. Nanti Syahir. Rasa macam ada nombor. Syahira. Siapa Syahira ni? Syahir apa? Bagi kat Fadli. Faiz. Fadli apa? Faiz. Faiz dia nama Faiz. Fadli. Mana ada Faiz? Faiz tu anak buah aku. Okey, saya bagi kat Fadli. Saya dah snap tadi dah. Sebab saya ni tulisan dah tak cantik, orang boleh baca ni. Okey, saya dah bagi kat Fadli. Fadli dapat. Nanti bagi kat kawan-kawan. Okey, Rasulullah kata, siapa ada hajat? Rasulullah kata, siapa ada hajat, siapa yang ada baginya hajat kepada Allah atau kepada seorang daripada anak Adam, maka hendaklah ia berwuduk. Rasulullah kata satu wuduk. Kemudian elokkan wuduknya. Elokkan wuduk. Ambil wuduk cantik. Buat 3 kali. Betul-betul ambil wuduk. Sungguh-sungguh.
Kemudian hendaklah ia berselawat, bersolat 2 rakaat. Kemudian hendaklah dia memuji Allah. Dalam kitab Matal Al-Badrain, dia kata apa? Lepas mayang dia kata, lepas mayang dia baca apa? Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Ni biasa baca tak? Biasa baca tak ni? Baca tu. Lepas baca tu, baca selawat, macam selawat dalam semayang. Dia kata dalam kitab tu begitu. Kemudian ia baca selawat atas Nabi seperti selawat yang ada pada tayat akhir. Tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, sampai habislah. Hamidum Majid, sampai habis. Kemudian baca doa yang saya bagi kat Fadli tu. Dah dapat Fadli? Fadli pergi masuk dalam grup. Nanti cari dalam internet mana dia apa. Internet ada semua. Okey. Jadi dia kena puji Allah. Yang puji Allah tu tahu kan? Saya snap jugalah. Ni zaman ni canggih, orang belajar pakai WhatsApp. Ni baru belajar pakai WhatsApp betul. Ini tak apa benda dia ambil dia WhatsApp dia buat tahu. Okey. Yang itu Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, saya dah bagi kat Fadli. Nanti Fadli masuk dalam surau. Okey. Selawat yang dalam sembahyang akhir tu tak payahlah bagi. Itu orang dah hafal kan? Dah hafal kan? Takkan tak hafal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita dah semayang sunat hajat, kita baca doa tu. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Itu maknanya apa? Memuji Allah. Nanti Fadil masuk yang saya baca tu, nanti Fadil masuk dalam grup. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai habis. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu baca doa yang tu. La ilaha illallah halimul karim. Subhana rabbil arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin as'aluka. Tu baca tu. Sampai aja habis doa tu. Ada hujung tu nanti nampak ya Arhamar Rahimin, sebutkan hajat. Sebutkan hajat. Sampai doanya Fadli bagi tu ya Arhamar Rahimin, sebutkan hajat. Apa hajat? Sebutlah apa-apa hajat yang kita mohon. Itu yang Rasulullah ajar. Nanti cari makna dia untuk lebih menghayati. Carilah makna dia. Adalah makna dia, buka internet pun ada makna dia. Okey. Itu apa? Itulah hadis disebut. Itulah hadis disebut apa? Dalil-dalil yang mengatakan kita kalau ada hajat, itulah antara hadis disebut kalau kita ada hajat, kita semayang solat sunat 2 rakaat. Dulu guru kami kata, kalau buat apa, buat 8 lagi bagus. Habis saja mohon hajat tu, tutup lagi. Subhan rabbika bidzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat Quran. Surah As-Saffat ayat 180. Okey, saya ambil lagi. Saya hantar. Boleh? Kau ni baca tak WhatsApp? Khatam Ustaz, WhatsApp khatam. Khatam 3 kali satu hari. Okey. Fadli, yang ni, Fadli taruh note yang saya hantar ni, sekarang ni saya hantar ni. Ini baca lepas menyatakan hajat. Tulis. Saya ada hantar 3. Satu, baca lepas apa mula puji Allah. Yang puji Allah tu yang nombor 2 saya hantar tu. Lepas tu selawat atas Nabi dalam tayat akhir. Lepas tu baca doa yang panjang ni. Lepas tu sebut hajat. Lepas tu baca doanya ni. Siapa tak clear, nanti WhatsApp saya. Kita cerita balik. Faham Jadi dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Kita solat dulu.
Tu Rasulullah dia bagi arahan gitulah. Wuduk ni mesti elok. Elokkan wuduk. Lepas elokkan wuduk, masa doa ni, mula-mula puji Allah. Yang tadi ada bagi tadi. Lepas tu, selawat. Selawat seperti selawat dalam tahiyat akhir. Selawat seperti selawat dalam tahiyat akhir. Puji Allah, selawat 3, baca doa yang saya bagi dalam WhatsApp group tu. Tu doa dia. Habis baca doa bahasa Arab tu, 4, nyatakan hajat. Bila nyatakan hajat, tutup doa. Tutup doa. Amma yasifu wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika aziz. Dia tutup dia subhana rabbil izzati amma yasifun. Ni kita biasa baca ni. Kita biasa baca. Nanti pada dia hantar penutup doa tu. Jadi dia ada 5 lah. Puji, selawat, doa. Ni dalam bahasa Arab ni yang dia hantar ni. Lepas tu nyatakanlah apa-apa dalam bahasa Melayu yang kita nak. Lepas tu baca penutup doa. Inilah yang diceritakan dalam kitab Matla'al Badrain. Badrain ni banyak kat pondok orang ngaji. Matla'al Badrain. Dan dia disyarahkan, kitab tu disyarahkan oleh Baba Rushdie. Ni kitab dia. Ni. Matla'al Badrain. Disyarah. Maknanya, apa yang Matla'al Badrain cakap, ditulis balik, disyarahkan. Saya dapat ijazah kitab ni masa kita pergi Patani. Saya pergi Patani tu. Tak pergi Patani? Siapa pergi? Tak ada orang pergi sini. Saya pergilah. Saya pergi tak masa tu, Patani? Tak pergi. Pergi yang kali kedua. Yang kali kedua saya pergi dengan grup ni lah. Kali pertama saya pergi dengan orang Pilihan Jaya. Masa tu lah dia ijazah. Ada beberapa kitab lah yang dapat ijazah masa tu. Jadi dua pengarang lah. Dia kalau kita dapat ijazah, nanti dia sign kat sini lah. Dia ada ijazah ilmiah. Dia tulis gitulah. Kita jumpa dia lah. Dia cerita lah kitab ni gini, cara dia buat gini-gini. Dulu masa pergi dulu, Datuk Fauzi, Ustaz Datuk Fauzi tau. Datuk Fauzi. Dia ngajar dekat Blok F tu. Dia ngajar Selasa ke-4. Selalunya dia dibawa, dia recommend lah. Kalau kita mengajar ni, dia recommend lah. Nanti kita ambil ijazah sana. Bila ambil ijazah tu, dia macam, ijazah ni macam, dia kalau ijazah lagi berkat lah. Dia membenarkan syarah ni dibaca, dia ajar pada orang gitulah. Jadi, kaedah dalam kitab Matla'al Badrain ni, beginilah cara dia semajat. Beginilah cara dia. Bukan cara semayang. Kaedah nak doa. Kaedah nak doa tu macam ni. Lepas tu, apanya hadis tadi, yang kita kata, apa yang kita kena ambil perhatian, hendaklah kita berwuduk dan mengelokkan wuduk. Perkataan tu nak kena buat betul. Apa dia? Mengelokkan wuduk. Mengelokkan wuduk. Okey. Kaedah solat dia, ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah. Antara yang popular, yang selalu diajar dan dibuat, rakaat pertama, kita baca lepas Fatihah, baca Al-Kafirun atau baca ayat kursi. Boleh baca 7 kali atau 11 kali. Baca sekali boleh tak? Boleh juga baca sekali. Hajat besar, kedekut betul. Tahu kedekut Hajat macam-macam. Nak kahwin dengan putri gunung ledang. Nak beramal. Pemalas.
Hajat besar. Nak naik pangkat. Lagi apa hajat? Anak nak 5A. Lagi apa? Mak nak sihat. Lagi apa? Nak naik gaji melintang macam roket. Melintang, menegak. Lepas tu nak dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Oi, banyaknya permintaan dia. Tak apalah, tak salah. Allah tu kaya. Tak salah. Tapi semayangnya 2 rakaat. Menguap-menguap tu. Allah. Alhamdulillah. Pada ke? Saya tanya. Logik ke? Logik akal pun tak masuk. Betul tak? Semayang. Lepas tu pakai telekung yang dah busuk 3 minggu tak basuh. Pakai baju pun tak apa baju dah. No fear. Tak apa benda tulis. Saya hati kering. Saya sayang awik saya. Itu dia pakai minta hajat. Tak masuk akal lah. Akal pun tak terima tau. Akal tak terima. Semayang pakai singlet. Tak pakai baju. Ikat kain macam berkemban. Semayang hajat. Ya Allah. Hai. Minta ampun lah. Ampunkan aku. Betul saya cakap kan? Tapi dia ada senarai hajat yang besar pada Tuhan dia. Tak logik lagi tu. Betul lah. Rasulullah kata, siapa ada hajat pada orang atau pada makhluk. Apa dia kata? Wuduk dan elokkan wuduk dia. Okey, tu tabung jalan tu. Kalau ada keluarga kita sakit, anak kita sakit, sedekah banyak sikit, niatkan, ya Allah, sembuhkanlah orang-orang di bawah tanggunganku. Kalau selalu bagi RM2, anak demam, bagi RM20. Bagi RM20. Ni contoh saya kata ni lah. Sebab apa? Rasulullah sebut. Ubatilah orang-orang di bawah tanggunganmu dengan bersedekah. Pergi klinik. Tak apalah, memang kena pergi klinik. Pergi klinik, ambil ubat, tak apa Tapi yang sembuh kata Allah. Tapi usaha pergi klinik. Lagi satu usaha, ikut Rasulullah ajar. Apa? Ubatilah orang-orang di bawah tanggunganmu dengan bersedekah. Ambil tabur-tabur masjid tu, masuk duit. Selalu masuk RM1, ni masuk RM5. RM5 pun kau boleh apa pun, betul tak? Masuk RM5. Kalau masuk tabung kat rumah pun tak apa. Tak kisahlah. Ada nombor account yang kita tahu asnaf-asnaf yang orang dah siasat memang dia miskin. Back in. Pergi Maybank tu you. Orang sini gaji dia Maybank Orang kerajaan gaji Maybank kan? Oh. Kau semua Maybank? Ikut kita lah, tak bank apa? Bank Islam. Ada yang bank Islam. Tapi anak-anak saya semua Maybank. Anak saya yang kerja kerajaan 1, 2 lah. Satu ustaz, satu guru bahasa Inggeris. Tu kerja kerajaan. Yang lain tu dia kerja guru kafar ada gitulah. Semua mengajar lah. Keluarga saya ni semua mengajar. Okey. Baca ayat kursi lepas Fatihah atau Al-Kafirun 11 kali. Jangan cakap ustaz lenguhlah kaki. Kau pergi mengayuh basikal kau tak lenguh pun. Bukan orang sini. Ni aku ni kena pancit tayar ni Kang. Bukan orang sini, bukan. Contoh. Kau lari-lari malam-malam kau tak sakit tak kaki. Contoh. Tak ada kena mengena dengan hidup yang mati. Contoh. 11 rakaat, 11 kali berapa lama baca? Tak lama. Sabarlah sikit. Betul. Sabarlah sikit. Hajat besar. Nak untung besar, modal besar. Betul. Syurga ni, nikmat syurga ni, dia nikmat dia luar biasa. Tak terbayang oleh mata, tak terfikir oleh akal, tak terdengar oleh telinga. Nikmat dia dahsyat sungguh. Dia berdengarkan Nabi Daud baca Zabur. Zabur ni, kitab ni, Nabi Daud baca Zabur. Zabur ni dia macam kitab berjanji. Dia tak ada syariat. Dia bercerita-cerita tau kitab Zabur ni. Nabi Daud ni dia baca Zabur, sampai burung terbang, burung boleh berhenti. Kenapa? Dia terpegun suara Nabi Daud ni.
Kita kalau nyanyi burung berhenti tak? Tak, hari hujan. Kenapa suara kita macam suara pemanggil hujan? Wah, bukan orang sini, bukan orang sini. Burung berhenti Kagum. Maknanya nikmat syurga ni luar biasa. Waktu ulama kata nikmatnya luar biasa ni hanya dapat dikecapi orang yang beribadah dengan luar biasa, luar daripada kebiasaan. Maknanya kalau dia sembahyang hajat ni, dia sembahyang 8 rakaat. Dulu guru kata buat 8 rakaat. Guru kan saya kata dulu buat 8 rakaat. Dia kata, pastilah hajat itu besar, kan? Buat 8 rakaat. Rakaat pertama, dalam kitab-kitab sebut, baca ayat kursi atau al-kafirun 11 kali. Niat kita tahulah. Saja aku solat sunat hajat 2 rakaat tu. Kalau lafaz dia macam ni lah. Okey, rakaat kedua, baca Fatihah dan baca surah Al-Ikhlas. Baca Qul Huwallah. Qul Huwallah. Baca 11 kali. Atau 7 kali lah. Sekali pun boleh. Tak baca pun boleh. Kedekut betul nak baca pun malas. Baca 11 kali. Hayatilah, masa baca tu hayatilah. Hayati sungguh-sungguh. Fahamkan makna lebih kurang, hayati sungguh-sungguh lah. Biarlah wuduknya ada kualiti, solatnya ada kualiti, barulah meminta. Begitulah. Begitulah. Habis tu kita bacalah tadi, ikut tadi, apa saja doa-doa. Ada juga ulama kata, sebelum angkat tangan ni, boleh juga kita istighfar 100 kali. Istighfar? Baca istighfar. Ini macam orang tes jantung ni, masuk wajah sana, wajah sini. Istighfar 1 kali. Baca astagfirullahalazim allazi tu, atau kita baca, kalau kita tengok dalam kitab-kitab pelembut hati, kitab-kitab pondok kan, dia banyak suruh kita baca la ilaha illa anta. Tu boleh baca tak? Apal tu kan? Tu saya WhatsApp lah. Buruk benar lah kata apal tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Anta ni engkau lah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya, kuntu minaz zalimin, kami ini daripada golongan orang-orang yang zalim. Orang zalim ni maknanya orang banyak dosa lah. Ini tasbih apa nama dia? Tasbih Nabi? Nabi apa? Yunus. Jangan cakap Nabi Soleh pula. Cucu aku tahu Nabi Yunus ni. Tasbih Nabi Yunus. Bila dia masuk dalam perut ikan, itu ikan, orang kata ikan nun tu. Saya dulu masa mengaji kan, dia kata kalau kita jadi guru, kita jadi bapa, kita jadi sesiapa yang kita ada nak cakap dengan orang, biar orang dengar cakap kita. Kita jadi bos. Pokoknya kita jadi bapa. Kita jadi abang, ada adik. Kita ada abang yang kita nak tegur, nak cakap dengan dia. Dia kata, sebelum cakap, banyakkan baca tasbih Nabi Yunus. Kalau boleh dia kata baca 7,000 kali. 7,000 kali. Lepas baca 7,000 kali ni, pergi cakap dengan dia. Kenapa? Allah takdirkan Nabi Yunus ni, bila dia keluar daripada perut ikan nun, setelah dia baca tu berapa hari? Lagi tak kata? Ada kata 3 hari 3 malam kan? Macam-macam pendapat lah. Di dalam tu dia baca tu je. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia zikir ni kalau baca, dia kena faham makna. Kalau tidak tak dapat pahala. Dia tak pahala. Kena faham makna yang dia. Cari makna dalam internet pun tak apa. Dia kata kitab cari makna dia, baca. Lepas tu hayati. Baca banyak. Lepas tu macam Nabi Yunus tu, dia baca. Dia balik pada kaum dia semua dengar cakap dia. Tu guru kata tu. Itu antara tasbih yang dia ajar supaya nasihat kita ni didengar lah. Gitulah, lebih kurang gitulah. Mohonlah pada Allah. Banyakkan baca benda ni. Kalau jadi bos anak buah kepala batu lah. Orang suruh buat A, dia buat B. Baca ni. Atau baca dekat air. Baca Bismillah 787.
787. Baca bismillah sampai lengkap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dekat air. Bagi minum. Atau baca kat makanan 1000 kali. Makanan. Bagi makan. Pun boleh juga. Atau baca surah Alam Tarakai. Dulu guru cakap 179 kali baca dekat manisan. Tahu manisan tak? Manisan, gula-gula tu manisan lah. Baca dekat gula-gula, nanti pergi ke office, ambil lah seorang 3. Ni contoh lah. Kenapa bos? Sajalah aku nak bagi kau belanja. Tak pernah aku belanja kau orang. Nak bagi. Nanti dia kata, aku rasa bos ni dia dengar ustaz cakap tu tau. Bahaya ni makan ni. Dia dengar cakap kita. Bukan kita nak bodoh-bodohkan dia, tu jangan salah faham Kita beri arahan yang baik supaya dia dengar. Ni antara dulu madrasah yang dekat Kanga tu, apa nama dia? Al-Diriyah tu. Dia dulu dia punya ustaz tu datang pejabat saya. Dia nak kutip dana, dia datang pejabat, dia ada bagi risalah pelembut hati lah. Yang ni antara yang saya catit bila dia ngajar tu lah. Baca pada manisan. Baca pada, kalau yang Alam Tarakai tu 179, baca pada manisan. Kalau sembahyang hajat, dia kata, ni guru-guru cakap ni lah, kita ambil lah pengajaran kan. Kalau sembahyang hajat, khusus nak lembut hati, lembut hati. Maknanya tak ada hajat lain lah. Sebelum baca doa ni, baca ayat apa tu? Allah Akbar. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ni surah ni popular ni. Surah apa ni? Al-Mulk. Ayat. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ayat 14. Ayat 14. Baca 127 kali. Lepas tu doa lah, ya Allah, kau lembutkanlah hati isteriku untuk orang lelaki senyum kalau aku cakap itu. Otak kau ni ingat lain je. Untuk taat pada Allah. Ustaz ni suspend betul lah. Kau otak kau tengah kahwin 2 kau fikir. Untuk taat pada Allah itu lebih penting. Itu lebih penting. Atau kalau dalam kitab Senjata Tok Wali, yang pengarang ni tak tahu siapa tau. Dia ada tulis lepas menajat, tapi kena buat lepas isyak. Baca Asma'ul Husna. Ya Hadi. Dia ada alif Ya Hadi. Ya Hadi ni yang maha memberi petunjuk. Lepas isyak, baca 20,000 kali. Allah Ustaz tercabut bibir. Tak ada orang tercabut bibir macam zikir lah. Orang bercakap banyak tak berhenti tak cabut bibir. 20,000 kali. Tapi pada setiap 1,000 berhenti dan doa. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati. Lepas tu sesungguhnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Baca bahasa Melayu. Sesungguhnya ya Allah, Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Berhenti pada setiap 1,000 bilangan. Tahu 1,000 bilangan tak? Kira lah. Pakai kaunter. Jangan pakai tangan. Pening nanti kira. Pakai kaunter. Ni macam ni. Ni berapa ringgit je? RM5 je. Baca. Ya Hadi, Ya Hadi. Faham? Ya Hadi ni yang maha memberi petunjuk. Ya Hadi, Ya Hadi, Ya Hadi. Baca.
Yang baca cepat, yang baca jadi. Itu tak boleh gitu. Lagi perlahan lagi bagus. Kenapa? Dia memerlukan penghayatan. Jangan baca dah laju. La ilallah, la ilallah. Jangan itu. Dia lagi perlahan lagi bagus. Dia memerlukan penghayatan. Baca 1000 doanya tadi, ya Allah, kau lembutkanlah hati, nama dia, sesungguhnya kau berkuasa atas setiap sesuatu. Baca lagi 1000, berhenti lagi sampai 20,000. Itu beberapa kaedah lah yang saya dengar daripada guru, yang sempat saya ambil ilmu, yang sempat saya catat lah. Tadi pun sampaikan aja. Siapa nak ikut-ikut lah. Siapa kata malas lah ustaz, panjang benar nak baca itu baca ni, terpulang lah. Buatlah pendek-pendek. Ada lagi satu kaedah dulu, ada satu baba daripada Patani tu, dia ajar cara ni. Dia kata istighfar 300 kali. 300 kali 40 hari, maknanya kena istighfar 200 waktu. 200 waktu. Kenapa 200 waktu? 40 hari. 40 hari ni satu hari 5 waktu. Betul tak? 5 kali 40 200 lah. Istighfar 200 waktu. Ni ada orang ada kemaman cerita lah, dia dapat amalan ni daripada guru daripada Patani datang ajar sana. 200 waktu, maknanya 40 hari berturut-turut, jangan miss. Istighfar 300 kali. Masa istighfar tu kena hayati. Tak boleh sambil tengok TV, tak boleh lah. Kena hayati betul lah. Eloknya duduk atas sajadah dan dalam keadaan suci, ada wuduk. Lepas tu doa. Masa istighfar tu kena rasa dah banyak dosa kita, minta ampun dengan Allah, banyak dosa kita. Lepas tu doa. Itu juga khusus. Khususnya dikatakan untuk mengharapkan lembutnya hati sesiapa yang kita hajatkan, atau kita nak hajatkan hati kita pun tak apa. Kita nampak kita ni malam mengaji, malas semayang pula lewat, semayang tak khusyuk, mengaji pun malas, baca Quran pun malas. Boleh juga kita tuju pada hati kita. Okey, itu antara beberapa kaedah. Okey. Baru kita baca dalam kitab. Barang siapa ada berhajat sesuatu perkara, baik untuk dirinya. Baik ni maksud apa? Sama ada untuk dirinya. Barang siapa ada suatu perkara yang baik. Maksud kedua apa? Siapa ada hajat yang baik. Hajat tak baik tak boleh lah. Mesti hajat yang baik. Untuk dirinya atau untuk orang lain. Orang yang tu ada hajat, kita minta tolong doakan pun boleh juga. Pun boleh juga. Pun boleh juga. Disunatkan ia. Sembahyang 2 rakaat. Dinamakan sembahyang itu sembahyang sunat hajat. Biasanya orang sebut sembahyang hajat. Kita dah belajar dulu sembahyang hajat ni tak boleh buat lepas subuh sampai waktu duha, tak boleh buat hampir zuhur, tak boleh buat lepas asar sampai maghrib. Kenapa? Ini sembahyang sunat yang sebabnya datang kemudian. Kita ada cerita dah. Apa ikut kelas ni dia tahu dah. Dia terbaik itu bilangan dia adalah 8 rakaat. Masanya terbaik itu adalah 1/3 malam. Ada juga ulama di kalangan mazhab Syafi'i, dia kata malam bagi 3, ambil yang tengah-tengah. Pun ada juga dia kata gitu. Malam bagi 3, pukul 9 sampai pukul 6 bagi 3. Bagi 3, ambil yang tengah-tengah. Yang 2/3 tu. Pun ada dia kata gitu juga. Tak apalah, itu perbezaan pendapat, kita buat mana-mana. Mana yang elok ni buat malam hari. Buat malam hari. Dia waktu tenang kat rumah, sunyi, tak bising. Kan kalau buat lepas maghrib kan anak panggil apa, kelam kabut. Bagi anak tidur, kita tidur, kita bangun. Waktu tu yang paling bagus buat lah. Buatlah pukul 4 ke pukul 3 ke, tak apa. Buat malam hari. Lafaz niatnya usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Makna lafaz niat apa?
Saja aku semayang hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram tu Allahu Akbar. Lepas salam, baca Fatihah. Ni paling ringkas. Dah salam baca Fatihah. Ini semayang sunat kalau jemaah tak disunatkan baca kuat. Tapi di sekolah banyak orang baca kuat, mungkin latihan kepada anak-anak. Itu je lah. Tapi sebenarnya tak sunat baca kuat. Tu latihan untuk budak-budak sekolah, tak apalah. Lepas itu mintalah apa dihajatkan dalam bahasa yang ia faham. Kemudian selawat atas Nabi. Ini pun boleh, cara ni pun boleh. Tapi yang eloknya, yang banyak dicerita dalam kitab, inilah yang saya tulis ni. Jadi kita faham apa nak baca, kita faham Nabi kata baca apa kan. Yang Nabi bagi bacaan tadi, yang saya WhatsApp tu, itu banyak pada puji-pujian Allah. Puji Allah, puji Allah, puji Allah, barulah nyatakan hajat. Itulah kaedah berdoa yang diajar Rasulullah. Lepas tu tutuplah dengan baca ayat Quran. Moga-moga kita ikut dia punya SOP ni. Kita ikut apa yang Nabi ajar ni. Moga-moga termakbul lah hajat kita. Kita harap gitulah. Kalau Allah tak makbulkan lagi, janganlah kecewa. Bukan Allah tak makbulkan, dia bagi benda yang lebih penting daripada apa yang kita minta. Kadang kita minta, kita interview, naik pangkat, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Baru-baru ni tempat saya ngajar, Balai Pandan, yang pergi interview ramai, 3 orang yang dapat naik sarjan. Saya tak apa, yang tak dapat jangan kecewa lah, minta lagi lah. Mungkin kalau kita minta dapat ni, Allah lebih mengetahui kan. Mungkin kita dapat naik pangkat, kita lebih sibuk. Dulu masa DG19, datang surau. Lepas 19 berapa? 20? 22? 20 tak ada? Macam ni, nombor 4? 22? 19 ni SPM Anak saya DG 41, yang cikgu tu. 41. DG, 22 tu 41. Yang anak nombor 4, 41, nombor 5. Tu dia tahu DG ni. DG ni makna apa? D apa D? Kau ni fail lah pasal jabatan. Apa je? DJ apa? D apa D? Saya tak tahu. Ini kalau aku suruh HR buat pasal jabatan ni kau main fail lah. Ayah cakap DJ. BSN lah. Ustaz, BSN ni. Semua tunjuk saya. Kesian dekat dia. Anak saya dah cakap lah. B, kami ni DJ 41. Aku tak pun dia DJ. Tanya dia, DJ apa? Cikgu pun tak tahu DJ apa. Jangan tanya korang tahulah. DJ 41. Kita minta ada peluang naik pangkat, kita interview, tak dapat. Sangka baik dengan Allah. Memang Allah baik. Dia tak bagi. Mungkin DJ 41 sempat datang surau. Naik tinggi lagi DJ 48. Bukan kata surau, semayang pun lewat. Itu nama dia, pemberian itu istidraj. Istidraj. Kau ni DJ berapa selalu datang ni? Tak ada DJ. Okey lah, janji dapat datang belajar. Nanti lagi 5 tahun aku dah tak boleh ngajar, aku tengok nama KP apa? KP ketua pengarah, KP tengok nama Syahid, aku tahu dia orang yang tak ada surau dia ni. Pukul 3.30 baru turun. Meeting Ustaz, meeting. Baik tak payah jadi KP lah. Baik jadi kerani pun tak apa. Allah ni baik. Dia bagi tu kadang-kadang masa belum sampai. Macam anak kita lah, form 3, abah nak motor. Kita ada duit, boleh bagi. Tapi tak bagi dulu. Kenapa? Lesen pun tak ada. Form 3 naik motor, dia rempit dah tu Kuala Lumpur tadi. Budak-budak tak ada akal betul. Mungkin dah lepas SPM ke apa benda ke, dah nampak ada otak sikit, baru bagi motor. Itu kita dengan anak kita. Allah dia lebih mengetahui. Betul? Kita nak isteri cantik, dia bagi yang sederhana. Kalau cantik, kita bawa kepala. Kita nak suami handsome, dia bagi sederhana. Kita nak anak, bini bergandung, baca surah Yusuf, nak minta anak-anak cantik. Anak keluar sederhana. Syukurlah kalau anak cantik, kita bawa kepala tau. Nak menjaga dulu kepala. Ini kurat, ini kacau, ini gitu, gini. Oi.
nak menepis macam-macam. Allah Maha baik, dia Maha mengetahui. Sebab tu kalau kita doa belum sampai, sabarlah. Sabarlah. Tak boleh putus asa. Tak boleh kata buat apa aku doa tak apa pun. Ni tak boleh. Ini orang putus asa ni dia jadi macam syaitan yang putus asa dari rahmat Allah. Teruslah memohon. Okey. Nanti kita sambung sembahyang sunat tahajud. Okey. Cukup. Kedua ni. Nanti cari DG mana apa. Aku tak tahu juga ni belajar dengan korang. Harap Syahid tak boleh harap DG pun tak tahu. Nanti carilah. Saya tak tahu juga apa benda di DG. Tak tengok di internet lah apa benda orang sebut di DG ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asnal insana lafi husnil ladzina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf semua wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.